A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan memulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi bacaan hadis-hadis Nabi SAW dalam bab kalimah tayyibah. Ya, ini dalam bab beriman dengan perkara selepas mati. Allahumma salli. Sayyidina Huzaifah dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dalam sepotong hadis yang panjang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak amanah dan silaturahim akan dijelmakan dalam satu bentuk fizikal dan dihantar berdiri di kiri dan kanan titian sirat, yakni supaya ia memberi syafaat kepada orang yang memeliharanya dan mendakwa bagi orang yang mencuaikannya. Akan lalu jemaah yang pertama daripada kalangan kamu yang pantas seperti kilat. Aku berkata, aku korbankan ibu dan bapaku untukmu. Apakah maksud pantas seperti kilat? Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu lihat begitu cepat kilat menyambar dan berpatah balik dalam sekelip mata? Allah. Kemudian ada orang yang lalu seperti kepantasan angin. Kemudian ada orang yang lalu seperti kepantasan burung. Kemudian seperti kepantasan larian pemuda yang gagah. Ringkasnya, setiap orang akan bergerak mengikut kadar amalannya. Dan Nabi kamu berdiri di titian sirat sambil berkata, wahai Rabb, selamatkanlah mereka. Allah. Sehingga akan datang orang yang hanya mengesot, tidak mampu berjalan kerana amalan mereka yang begitu lemah. Di kedua-dua tepi titian sirat ada pencakuk-pencakuk besi yang akan mencakuk sesiapa yang ia diperintahkan untuk mencakuknya. Ada di antara mereka akan tercalar kerana pencakuk-pencakuk itu, tetapi mereka akan selamat, dan ada di antara mereka yang akan dicakuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang nyawa Abu Hurairah di tangannya, sesungguhnya kedalaman neraka itu ialah sejauh perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sedang aku berjalan-jalan di dalam syurga, aku menemui sebatang sungai yang kedua-dua tebingnya dihiasi dengan kubah-kubah yang dibuat daripada mutiara yang kosong di tengahnya. Aku bertanya kepada Jibril AS, apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, ini ialah Kausar yang telah diberi oleh Allah kepada Tuhan. Aku dapati tanahnya daripada kasturi yang sangat wangi. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kolamku panjangnya sebulan perjalanan. Allah. Penjuru-penjurunya adalah sama, yakni panjang dan lebarnya adalah sama. Airnya lebih putih daripada perak dan keharumannya lebih wangi daripada kasturi, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit, yakni tidak terhitung banyaknya. Sesiapa yang minum airnya, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Samurah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap nabi ada kolam, dan mereka akan berbangga-bangga siapakah antara mereka yang paling banyak sekali didatangi orang. Sesungguhnya aku berharap akulah yang paling banyak didatangi orang, yakni dan minum dari kolamku. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Allah. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan sungguhnya Nabi Muhammad ialah hambanya dan rasulnya, dan Nabi Isa AS ialah hamba Allah, rasulnya dan kalimahnya, yakni dia dilahirkan tanpa bapa, hanya dengan perintah daripada Allah SWT dengan kalimah kun, maka dia tercipta. Maka roh darinya
yakni roh daripada Allah SWT yang ditiup oleh Jibril AS di leher Maryam AS lalu sampai ke rahimnya. Dan dia juga bersaksi bahawa syurga adalah benar, neraka adalah benar, yakni orang yang mempersaksikan semua perkara tersebut, nescaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Walau bagaimana sekalipun amalannya. Sayyidina Junadah radhiyallahu an menukilkan bahawa orang itu boleh memasuki syurga dari mana-mana pintu syurga yang dia kendaki. Allahumma salli. Amin. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata, tidak pernah didengar oleh mana-mana telinga dan tidak pernah terlintas gambarannya dalam hati manusia. Maka bacalah jika kamu mahu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak mengetahui oleh mana-mana jiwa pun apa-apa yang disembunyikan bagi mereka dengan nikmat yang akan menjadi penyejuk mata. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Sahal bin Sa'ad Saidi radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tanah syurga walaupun seluas tempat letak cambuk, yakni sekecil-kecil tempat dalam syurga pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah syurga seluas tempat letak busar panah kamu atau seluas setapak kaki kamu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika seorang wanita daripada penghuni syurga menjengah ke bumi, nescaya akan terang segala yang ada di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan akan memenuhi di antara kedua-duanya dengan haruman. Kain selendangnya lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada pokok yang jika seorang penunggang menunggang selama 100 tahun tidak dapat melepasi teduhannya, bacalah jika kamu mahu. Wazillin mamdud, dan ahli syurga akan berada di bawah teduhan yang panjang. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan menekan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.